Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan Waalaikumsalam. muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama bertemu buat kali yang pertama bagi tajuk yang pertama, yang mana tajuk yang kita akan pelajari pada petang ini iaitu mengenali makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sayap. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sayap ini, tuan-tuan dan puan sudah sedia maklum bahawasanya makhluk Allah yang mempunyai sayap, burung pun ada sayap juga. Tetapi kita bukan ingin membicarakan tentang burung, tetapi kita ingin membicarakan tentang satu makhluk yang Allah ciptakan mereka daripada cahaya. Dan makhluk ini kita sudah bersama-sama dengan mereka sejak kita belum dijadikan oleh Allah lagi, ataupun ketika Nabi Adam diciptakan, makhluk ini sudah pun bersama manusia, termasuklah ketika mana kita berada di dalam rahim ibu, makhluk ini sudah pun ada bersama-sama dengan kita sehinggalah ke hari akhirat nanti. Tidak boleh dipisahkan sama sekali. Oleh sebab itu, kerana makhluk ini menjadi qarin kita, menjadi peneman kita, menjadi pendamping kita, maka seharusnya dan sepatutnya kita sama-sama menggunakan waktu yang Allah beri, keupayaan yang ada, ruang yang ada ni untuk sama-sama kita mendalami tentang makhluk ini. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Pertemuan yang pertama ini, kelas yang pertama ni dia sangat-sangat penting. Ya, kelas yang pertama ni dia menjadi kepada sebab biasanya kalau buat kelas pertama ni memang orang akan tengok dulu, survey dulu, tengok dulu. Best tak tajuk ni, macam mana konten dia, macam mana penyampaian dia. Itu di antara survey lah yang saya dapati. Tuan-tuan dan perempuan dah biasa dah bersama dengan saya, tidak ada keistimewaan apa-apa pun. Cuma kita sama-sama belajar, kita sama-sama dapatkan maklumat. Moga-moga Allah berkati pengisian kita pada permulaannya sampailah kepada penghujungnya. Jadi kita mulakan jam 2.30 bagi meraihkan juga waktu asar yang akan masuk pada jam 4.30 agak awal. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah setiap pertemuan kita hari Ahad petang jam 2.30 kita akan sama-sama mempelajari tajuk ini. Untuk nota, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan nota di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi kalau siapa masuk Telegram tu, sila lihat di bahagian pin, telah dipinkan semua senarai nota. Okey, kalau siapa yang dia tak ada Telegram, bukan dia tak boleh dengan Telegram ni, dia hanya taksub kepada WhatsApp semata-mata, maka dia boleh mendapat nota pada bahan-bahan yang ada. Ataupun di dalam Zoom ini, saya telah letakkan link Google Drive untuk nota, tajuknya Nota Malaikat. InsyaAllah setiap daripada kelas ni akan ada notanya. Berapa siri sasarannya, insyaAllah nanti kita akan tengok pada hujung nota ni. Pada hujung nota ni saya ada menyenaraikan silibus yang kita akan belajar. Kalau kita tengok nota di bahagian hujung tu, muka surat berapa nota ni? Tidak.
Di pada muka surat nombor 15, pada penghujung ni, saya ada lampirkan beberapa bab yang kita akan pelajari. InsyaAllah lebih kurang ada 10 bab. Okay, bab nombor 5, ada bab ke-6, bab ke-7, sehingga kepada bab yang ke-10. Okay, ini 10 bab. Namun setiap bab mengambil berapa siri, wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti dia memang akan lebih daripada 15 siri. Tapi kita mohon rahmat apa-apa pun, kita hanya merancang, tetapi yang menunaikan apa yang kita rancang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon rahmat dari Allah untuk mempermudahkan pengisian kita, jadual kita. Semoga kita dapat mengikuti pengisian ini pada setiap minggu, sama ada secara langsung ataupun melihat secara rakaman. Kerana tajuk ini ada kaitan dengan rukun iman. Baik, kita terus pergi kepada maklumat yang ada di dalam nota yang pertama. InsyaAllah setiap nota nanti saya akan letakkan dia di bawah tajuk nota 1, nota 2, nota 3. Okey, insyaAllah. Jadi kalau ada mana-mana nota yang saya terlepas pandang, tolong maklumkan. Ya, moga-moga usaha yang kita buat ini, yang sedikit ini dinilai oleh Allah sebagai salah satu amal-amal soleh kita. Baik, kita terus kepada bab yang pertama. Okey, nak tahu berapa bab tu? Boleh tak tuan-tuan lihat dulu muka surat nombor 15? Okey, tengok nota muka surat nombor 15. Sempat tak untuk tuan-tuan tuan-tuan sempat ke membuat cetakan? Sempat, Ustaz. Sempat, Ustaz. Sempat print, Alhamdulillah. Okey, kita tengok dulu senarai tajuk dia. Secara ringkas, okey, tengok dulu senarai tajuk yang kita akan belajar setiap hari Ahad petang. Ya, kerana kita ambil manfaat insya-Allah pada waktu petang. So anak-anak yang nak ikut pun boleh sebab tajuk ni dia cerita tentang rukun iman. Kita akan permudahkan dia. Kita akan simplifykan maklumat ni insya-Allah semudah yang mungkin. Okey. Jadi kalau kita tengok pada nota tu, pada muka surat 15 saya ada letakkan senarai bab, tajuk dan tarikh. Tarikh tu memang saya kosongkan, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan senarai bab dan tajuk ni tuan-tuan boleh isikan nanti. Okey, contohnya bab pertama, kita nak belajar tajuk tentang pengenalan. Okey, jadi berapa hari bulan kita belajar? Ini kaedah untuk kita susun jadual kita dan kita tahu kita ada senarai semak. Ini boleh jadi senarai semak. Okey, contohnya hari ini kita belajar tajuk pengenalan. Okey, berapa hari bulan? Tulis. Okey, berapa hari bulan kita belajar. Jadi petang ini hari pertama untuk siri pertama tajuk tentang mengenali makhluk yang bersayap ni bab 1. Okey, ni bab pertama, pengenalan. Pengenalan ni kita nak belajar tentang apa? Okey, dekat sini saya letakkan dua topik saja. Sebenarnya ada 4 topik sebenarnya. Saya hanya sebut 2, tuan-tuan kena tambah lagi topik ketiga dan topik keempat pada bab pertama ni. Maksud dia begini. Kita nak belajar apa petang ni, tengok dulu apa kita nak belajar. Okey, sebelum kita terus terjah kepada maklumat ni, kita sama-sama melihat apa yang kita nak belajar, cara kita nak belajar, target kita nak habiskan tajuk ni. Okey, inilah sebenarnya di antara cara yang sepatutnya kita boleh buat sebab kita ambil masa rehat tahu petang ni. Waktu hari Ahad pula tu sanggup korban. Tapi kita tak ada systemize, kita tak ada struktur nak belajar. Jadi menyebabkan sangat rugi. Jadi kita belajar kena ada struktur, kita susun dia baik-baik. Okey, kita sama-sama memberikan maklumat. Okey, bab 1 ni sebenarnya dia ada 4 topik. Dia topik pertama, kita nak belajar tajuk tentang kewajiban beriman kepada para malaikat.
Maknanya petang ni pada bab 1 pengenalan, kita ada 4 topik di bawah dia. Yang pertama kita nak tahu dulu, kenapa kita perlu mengambil tahu tentang para malaikat ni? Kenapa? Kenapa? Apa sebab dia? Okey, itu pada bab pertama ada kaitan dengan rukun iman. Okey, bab kedua, insya-Allah kita akan mempelajari tentang kalau kita baca ayat Quran, macam mana kita nak tahu ayat Quran tu dia dalam ayat tu sebut tentang malaikat. Dia pasal malaikat. Macam mana kita nak tahu dia? Jadi pada bab topik kedua ni, kita nak tahu sebut tentang penyebutan nama malaikat secara umum di dalam Quran. Secara umum ni maksudnya kita tak jumpa namanya secara spesifik. Kita tak jumpalah namanya Jibril, kita tak jumpa disebut Mikail, kita tak jumpa. Tapi pada ayat tu sebenarnya pasal malaikat. Jadi petang ni insya-Allah dengan rahmat Allah kita akan melihat apakah istilah yang digunakan dalam ayat Quran dia merujuk kepada malaikat. InsyaAllah malam ni kita belajar, petang ni insyaAllah kita akan belajar. Okey. Bab yang ketiga, bab yang ketiga kita akan belajar, bukan bab ketiga. Saya tak nak confuse antara bab, topik. Sebut tentang topik. Okey, topik yang ketiga, insya-Allah kita akan belajar tentang apakah hikmah Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Apa sebenarnya hikmah Allah ciptakan malaikat? Kalau Allah tak ciptakan malaikat, boleh tak? Jawapannya bolehlah. Allah Ta'ala maha berkuasa. Dia boleh buat semua tanpa sesiapa pun. Tetapi kita belajar Allah Ta'ala bersifat maha al-hakim. Kalau Allah cipta sesuatu, mesti ada sebab dia. Mesti ada hikmahnya. Jadi, kita cuba merungkaikan hikmah ini bergantung kepada apa yang Allah bagi tahu. Kerana perkara gaib ni, penciptaan yang Allah Ta'ala cipta ni, tuan-tuan, kalau ikut disiplin dia, maksudnya kalau ada kita boleh dapat jawapan hikmah, ya kita boleh dapat jawapan. Tapi kadang-kadang kita tak tahu jawapan dia. Maka kita kata terserahlah kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala nak ciptakan? Kenapa Allah nak buat? Sebab tu kadang-kadang ada maklumat yang kita boleh tahu, ada maklumat yang kita tidak boleh tahu. Tapi yang pasti, setiap yang Allah ciptakan pasti ada hikmah. Jadi kita cuba sedaya upaya melihat kepada mana-manakah dalil yang kita sebut ada hikmah Allah ciptakan para malaikat. Okey. Selepas habis perkara yang ketiga, insya-Allah kita akan masuk kepada perkara yang keempat, topik keempat, macam mana cara yang dikatakan kita beriman kepada para malaikat. Itu adalah topik yang keempat. Topik yang keempat ni kita bincang dulu topik pertama, topik kedua, topik ketiga, baru kita masuk kepada topik yang keempat. Okey, dah ada 4 topik petang ni nak belajar. Okey, jadi dekat senarai semak tu, dekat bahagian senarai ni, bab 1 ni, tulis berapa hari bulan kita belajar, kalau boleh masukkan sekali bulan Islam. Bulan berapa? Okey. Jadi dekat sini saya hanya bawa 2 tajuk. Saya buat tajuk 1, topik 1, topik 2, atau tambah lagi, topik 3 dan topik keempat. Okey, sebab ni saya terlupa nak update dekat bab pertama. Lepas saya PDF baru saya perasan. Jadi saya minta maaf lah kerana tertinggal 2 bab dekat sini. Ada 2 topik dekat sini yang kita akan belajar pada bab pertama. Jadi saya minta tuan-tuan tulislah. Bab ketiga tentang apa? Bab keempat pasal apa? Tulis. Bab itu tulis hari bulan dia. Okey, insya-Allah itu sasaran kita pada petang ni. So kita belajar dan sebenarnya memang sepatutnya cara pembelajaran kita sepatutnya macam tu.
kita masuk topik baru, sepatutnya penyampai, pembimbing, guru, ustaz, ustazah, pensyarah, siapa-siapa pun patutnya memang hari pertama, kelas yang pertama memang kita kena terangkan dulu tentang objektif dia apa hala tuju dia, kenapa nak belajar. Jadi saya paparkan maklumat ni, kita sama-sama kongsilah. Okay, kita cuba tambah baik. Okey, insya-Allah nanti pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua, kita akan memberi tumpuan kepada sifat fizikal para malaikat. Bukan fizikal saja, tapi kita nak cerita tentang ciri-ciri malaikat tu. Ia lebih tepat sebenarnya. Sifat fizikal maksudnya sifat, kita panggil sifat luaran dan sifat dalaman malaikat, boleh kita katakan jugalah maklumat kat situ. Itu untuk pada bab kedua. Kita nak cerita tentang sifat-sifat kejadian para malaikat. Ada banyaklah dekat sini. Antaranya kita akan belajar topik asal kejadian. Kita boleh baca dekat sini. Jadi nanti belik-belik balik semula nota ni, simpan elok-elok. Nanti setiap minggu bindingkan dia. Okay, saya akan bagi dia setiap minggu. Saya ada nota lama sebenarnya. Ini di antara, tak silap saya mengajar tajuk ni tahun 2015 macam tu. Tapi saya akan update ada lebih kurang dalam 40% pertambahan maklumat baru. Okey, maklumat ni. Okey, jelas ya? Tu nanti insya-Allah kita akan belajar bab nombor 3. Sikap dan ciri-ciri malaikat. Lepas tu kita akan belajar bab nombor 4, ibadah para malaikat macam mana. Lepas tu nombor 5, kita akan belajar bab hubungan malaikat dengan Nabi Adam dan anak-anak Adam. Ada banyak kat sini topik dia. Okey, tuan-tuan letak nombor lah. Di sini saya letakkan dalam bentuk bulat. Okey, saya saja kosongkan, kita letak dia pun nombor-nombor dia. Kita belajar banyak topik, kita tengok kat sini. Kajian malaikat semasa pembentukan manusia, malaikat menjaga anak Adam, malaikat menyampaikan wahyu, malaikat menjaga Rasulullah. Ni semua kita akan belajar. Sampailah para malaikat menemani, ni tersilap ni, menemani Nabi Isa nak turun nanti. Dan tanpa dia ada akhirat nanti, waktu Nabi Isa nak turun, ya malaikat main peranan. Sebab Nabi Isa, nanti kita akan sebut. Nabi Isa, dia akan berpegang kedua tangan kanan dan kirinya pada dua malaikat. Pada malaikat yang turun. Jadi kita akan belajar insya-Allah. InsyaAllah pada bab yang ke-6, kita akan belajar tentang macam mana malaikat berperanan kepada orang kafir. Menurunkan azab. Ini kita akan belajar tentang contohnya macam mana azab yang Allah turunkan kepada kaum Lut. Macam mana bentuk dia. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Tarikh dia berapa hari bulan, kita tak dapat tentukan lagi. Lepas tu kita kosongkan. Tapi ini di antara sasaran pembelajaran yang tuan-tuan akan ikuti setiap hari Ahad insya-Allah. Kemudian yang ketujuh, kita akan belajar tentang selain malaikat ni, dia ada hubungan dengan manusia yang beriman tak beriman, maka malaikat sebenarnya dia ada hubungan juga dengan makhluk-makhluk lain. Macam malaikat, dia menjaga arasy Allah, dia menjaga gunung ganang, dia menjaga hujan, dia menjaga tanam-tanaman dan rezeki. Dan ada banyak lagi lah insya-Allah kita akan belajar. Okey, pada bab yang ke-8, insya-Allah kita akan belajar tentang apa yang perlu kita buat terhadap para malaikat. Kerana malaikat ni dia sentiasa ada. So kita dah tahu tentang malaikat ni apa tindakan kita kena buat. So kita akan ceritalah. Antaranya pakai wangi-wangian kenapa, nanti kita akan sebutkan. Termasuklah kita akan masuk kepada bab yang ke-9. Ni golongan yang mendapat doa malaikat. Sebahagian daripada maklumat di sini, siapa yang dah ikuti kelas Fadail A'mal, kelebihan-kelebihan beramal pada hari Isnin, ni kita dah pernah sebut maklumat ni. Doa malaikat. Tetapi malaikat, ini bab 9 ni doa yang baik-baik saja malaikat doa. Tetapi kita masuk bab ke-9, malaikat ada juga doa yang buruk-buruk. Malaikat boleh mendoakan laknat. Kita nak tahu siapa di antara yang termasuk dalam dapat laknat para malaikat. Ada banyak tuan-tuan. Kita tengok dekat sini nanti. Ini topik-topik dia. Ada 10,
bab ke-10 kita akan belajar doa-doa laknat yang dibacakan oleh para malaikat. Dia bukan doa yang baik saja, termasuk doa yang buruk. Moga-moga senarai tajuk-tajuk ini, bab dan topik-topik ini Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah, Allah berikan kita taufik untuk kita belajar pada setiap minggu. Kita dah nampak, tuan-tuan dah jelas apa sebenarnya topik makhluk yang bersayap ni. Oh, rupa-rupanya pasal malaikat. Okey, pasal malaikat. Okey, jadi kita masuk kepada bab 1, topik yang pertama. Okey, ada apa pertanyaan? Ada apa persoalan? Ada apa-apa komentar yang tuan-tuan dan puan-puan nak kongsikan? Suara saya kenapa tak dengar? Suara saya dengar dah? Dengar Ustaz. Jelas, Kalau Ustaz. dia tak dengar Dengar, Ustaz. tu, mungkin dia punya audio dia tu. Ya, hati-hati. Okey, tak apa. Perlahan-lahan. Kita tolong kawan-kawan kita yang nak belajar. Okey, kalau ada sesiapa ada isu di FB Akademi Tadabbur, tolong tinggalkan di bahagian komen anda. Ya, kerana saya minta maaf banyak-banyak. Saya tengok sempat tengok tak. Okey, terima kasih ya kepada rakan-rakan yang telah menekan butang share, kongsi apa pengisian pada petang ini kepada orang lain, ya. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan. Okey, kita pergi kepada bab yang pertama. Jelas ya, tahu macam mana nak belajar, insya-Allah. So, akademi ni dia dah berjalan dah dekat 19 minggu. Maknanya minggu depan dah masuk ke minggu yang ke-20 kalau tuan perasan lah. Kan? Jadi dah bermula pada minggu yang berikutnya, insya-Allah nanti saya akan kemaskinikan lagi pada modul-modul dan silibus-silibus yang akan disampaikan pada kelas-kelas yang akan datang. Jadi kalau tuan-tuan ada cadangan tajuk, topik apa nak belajar, pendekatan yang bagaimana, tolong sampaikan maklumat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kami di akademi ni hanya menguruskan sahaja sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Okey, maknanya tuan-tuan yang beri sumbangan, kami daripada sumbangan itulah saya tak boleh nak, kadang saya tak lain tidur sejak 20 minggu ni. Sampai belajar saya pun sampai tersangkut. Sebab amanah sumbangan tuan-tuan dan perempuan tu, nak kena jalankan amanah tu, otak saya duk fikir saja, apa lagi tajuk yang jemaah nak belajar. Saya faham jemaah-jemaah ni dia kata, ikut ustaz lah ustaz, kami ikut je, saya faham. Tapi tuan-tuan dan perempuan juga ada ruang untuk mengusulkan mana-mana tajuk yang boleh belajar. InsyaAllah nanti saya akan susul atur dengan lebih baik lagi. Okey, kita terus kepada perkara pertama. Okey, banyak bebel ustaz ni. Kan tak mula-mula lagi. Okey, kita teruskan pada perkara pertama. Okey, perkara pertama, kita nak tahu tentang kenapa kita perlu tahu lebih lanjut tentang para malaikat. Sudah tentu dia ada kaitan dengan rukun iman. Dia ada kaitan dengan bab iman. Dia kalau sebut bab iman ni, jangan pandang rendah. Sebab iman. Okey, jadi malaikat berkait rapat dengan iman. Maka apabila kita sebut bab iman, kita kena serius. Kita memang kena ambil peduli. Okey, kita tengok suratul Baqarah. Al-Baqarah ayat 177. Okey, untuk pendekatan nota ini, kalau tuan-tuan jumpa dekat nota tu ada titik-titik-titik macam titik-titik sini ni, ini sebelum bermaksud ayat tu tak diambil habis. Okey, maksudnya ayat tu dia ada panjang lagi, ayat 177 ni dia ada panjang lagi. Tetapi saya tidak membawa ke semua ayat tersebut kerana kita nak memberi tumpuan kepada topik pasal malaikat tu. Sebab tu saya potongkan ayat dia. Jadi tugas tuan-tuan dan perempuan lah, kalau nak tahu ayat lanjut dia apa, tuan-tuan bukalah ayat 177 suratul Al-Baqarah. Tapi kalau paling baik lagi, tulis dekat ayat 177 ni muka surat berapa, halaman yang keberapa. Kalau lebih baik lagi,
Kalau tuan-tuan rajin, nanti buat tagging, buatkan kod warna dekat Quran terjemahan. Contohnya, kita belajar pasal malaikat. Tuan-tuan, dekat Quran terjemahan tu tetap buat satu tagging lah. Buat tagging, tuan letakkan. Okey, kalau warna, letaklah tuan tahu kan, stiker-stiker tu, tulis tajuk malaikat. Tuan tampal. Jadi kalau tahu stiker tu warna hijau, ini pasal malaikat saja. Jadi banyak manfaat daripada Quran terjemahan. Jangan biarkan Quran terjemahan tu dia kosong. Okey, manfaatkan dia. Okey. Jadi dalam ayat 177 ni Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laitsal birra an tuwallu wujuhakum qabla al-masyriq wal maghrib. Allah mengatakan perkara kebaikan tu bukan hanya kamu menghadapkan muka kamu ke arah apa? Timur dan barat. Okey. Allah Taala kata, buat baik ni kata Allah, bukan semata-mata engkau palingkan muka engkau ke arah timur dan ke arah barat. Okey. Adapkan muka ke arah timur dan barat ni maknanya menghadap ke arah kiblat. Okey. Ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak tegur. Allah Ta'ala nak bimbing. Bahawasanya, kalau kau nak dikatakan jadi baik, bukan hanya engkau menghadapkan muka ke arah timur dan barat. Timur dan barat tu sebenarnya dia menghadap ke arah kiblat. Kalau ikut pentafsiran Abu Al-Aliyah, mengatakan yang menghadap ke barat itu orang Yahudi, menghadap ke arah timur tu adalah orang Nasrani. Ayat ni ada kaitan perintah. Setelah Allah Ta'ala kata, tukar daripada mengharap ke arah kiblat Baitul Maqdis, tukar pergi menghadap ke arah Kaabah. Macam tu. Kan? Yalah, dah biasa menghadap ke arah Baitul Maqdis, tiba-tiba ada perintah turun kata menghadap kamu ke arah Kaabah. Jadi ada hati-hati manusia ni yang dia rasa berat sangat. Kan dia kata kenapa nak ubah kiblat ke arah Kaabah ni? Dah elok-elok menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kenapa nak harap ke arah Kaabah ni? Jadi ada manusia-manusia yang dia tak setuju, dia rasa berat hati nak menukar ke arah kiblat tu. Sebab itu Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala kata, perkara kebaikan tu bukan hanya kau nak menghadap ke arah timur dan barat. Tetapi Allah Ta'ala kata yang sebenar-benar kebaikan tu, kata Allah, man amana billahi, iaitu orang yang dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari akhirat. Dia beriman kepada wal malaikah, kepada malaikat-malaikat. Dia beriman kepada kitab-kitab. Dia beriman kepada seluruh pada nabi. Maknanya ayat ni nak faham dia macam ni. Para ulama tafsir kata, ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala ni nak kata, kalau kau benar-benar nak buat kebaikan, sepatutnya engkau dengarlah cakap Allah. Engkau dengarlah cakap Rasul. Engkau percayalah ke hari kiamat. Sebab apa? Sebab Allah yang perintahkan supaya apa? Supaya tukar arah kiblat tu. Betul tak? Tukar arah kiblat tu sepatutnya kamu semua dengar cakap Allah Ta'ala tu. Ikut syariat Allah Ta'ala tu. Sebab tu dalam ayat ni dia kata, yang dikatakan kebaikan tu ialah beriman seseorang kepada Allah. Okay, jelas tak? Faham tak maksud ayat ni? Okey. Yang kita nak ambil perhatian bahawa ketika mana Allah mengkaitkan yang dikatakan buat kebaikan itu, okey, ialah beriman. Maknanya dekat sini tidak dikatakan orang itu buat kebaikan, melainkan dia dikaitkan dengan iman. Dia dengan iman. Nampak tak?
Buatlah baik macam mana sekalipun, tapi tidak didasari kepada iman. Kepada iman. Jadi, iman ini dia bukanlah hanya kepada Allah je, tetapi mesti diiringi hari akhirat. Tapi bukan akhirat dengan Allah je, mesti diiringi dengan beriman kepada para malaikat. Para maknanya ramai malaikat. Lepas tu dengan kitab-kitab dan juga seluruh para nabi. Jadi, apa perkaitan malaikat dekat sini? Kita tak perkataan malaikat, malaikah. Dalam Quran, kalau jumpa malaikah, dia plural. Dia adalah jama', dia adalah bilangan banyak. Bukan satu malaikat. Pegang makhluk sampai bila. Sebab nanti kita akan jumpa banyak ayat. Ya Allah kata malaikah. Kalau jumpa malaikah, dia adalah ramai malaikat. Sebab tu dalam bahasa Melayu, kita terpaksa tambah perkataan para untuk menampakkan malaikat di sini adalah ramai. Sebenarnya kalau tak ada para tak ada, malaikat ni memang dah masuk ramai. Tapi kalau satu malaikat, dia akan ada ayat ni. Dia ada perkataan malakun. Kalau satu malaikat, dia perkataan malakun. Malak. Tu baru satu malaikat. Malak. Tertajalah. Tapi kalau ramai malaikat dipanggil malaikah. Dalam bahasa kita tak boleh. Sebab takut orang confuse. Sebab tu ditambah para. Tapi dalam bahasa Quran, kalau malaikat sudah menunjukkan ramai. Jelas tuan-puan? Dapat? Okey. Maknanya penyebutan malaikat ni dikaitkan dengan beriman. Okay, jelas? Nampak tak kepentingan beriman kepada malaikat dimasukkan, disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, diiringi dengan beriman kepada Allah dan pada malaikat. Okey, nanti kita akan belajar sekejap lagi kenapa selalu kalau Allah sebut kitab je, beriman pada kitab, mesti malaikat dulu. Apa sebab? Dekat sini. Kalau sebut malaikat je, mesti malaikat dulu. Baru sebut kitab, lepas kitab baru Rasul. Itu susunan dalam Quran. Kebanyakannya macam ni. Sebut malaikat, baru jumpa kitab, baru jumpa para nabi. Okey, jelas dekat sini. Nampak? Okey. Sebelum saya lanjutkan, saya nak tunjukkan pada tentera perempuan. Yang kata kalau satu malaikat disebut apa dalam Quran. Okey, saya tunjukkan pada perempuan. Saya minta tentera perempuan lihat yang saya nak paparkan ni. Saya nak paparkan internet ni. Okey. Saya, tuan-tuan biasa dengan legacy.com kan? Okey, saya tunjukkan tuan-tuan bukti dia. Sekejap je. Okey, perlahan kita belajar. Tak perlu terkejap-kejap. Okey, tuan-tuan buka surah Sajadah. Okey, surah Sajadah. Okey, saya tunjukkan pada tuan-tuan dalam Sajadah ni ada pasal malaikat. Tuan-tuan nampak tak yang saya paparkan laman web The Noble Quran ni, The Legacy Quran Legacy ni. Nampak tak? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Nampak, Alhamdulillah. Syukur pada Allah petang-petang ni kan. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat ayat nombor, ini 32 ni adalah surah Sajadah, surah nombor 32, ayat nombor 11. Okey. Ayat nombor 11 ni, tuan-tuan jumpa tak perkataan malak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mauti. Malak adalah malaikat. Maut, malaikat maut. Jadi yang tepat, malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut. Yang namakan dia Israel, dia tidak berpandukan kepada mana-mana nas. Tapi tak salah pun sebab Israel tu. Tapi yang paling tepat, markah penuh. Kalau
kalau kita buat soalan, sebutkan nama malaikat mencabut nyawa. Ada pelajar pertama dia jawab, malaikat maut. Pelajar kedua jawab, malaikat Israel. Kita akan bagi full mark siapa yang jawab malaikat maut. Kalau pelajar kata, kenapa saya jawab malaikat Israel, Ustaz, tak betul ke? Kita kata bukan tak betul, tapi sebutan nama Israel tu tak ada dalam nas. Quran tak sebut, dalam hadis tak sebut, tapi dia masyhur lah. Tapi tak apa. Yang paling penting, percaya malaikat cabut nyawa tu ada. Lepas tu kita bagi markah juga. Cuma tak penuh lah, kita kata. Kalau malaikat maut, kenapa dapat markah penuh? Sebab dalam Quran sebut, ayat nombor 11, malaikul maut. Okey. Tetapi, kita tak nak cerita malaikat maut lagi. Nanti insyaAllah kita masuk pada topik. Kita akan belajar semua malaikat. Tugas dia apa, macam mana sifat dia. Itu nanti pada bab yang ada dalam senarai itu. Tapi saya nak buktikan pada tuan-tuan, kalau satu malaikat ni, sebutan dia apa? Sebutan dia apa? Malak. Malak. Jelas? Alright. Kalau dah jelas, boleh saya teruskan pada maklumat berikutnya? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur saya. Petang-petang ni kena banyak interaksi sikit. Okey, jelas dapat Okey, kita terus kepada ayat lain. Okey. Ayat yang berikutnya bincang tentang malaikat ni. Memang patut pun kita belajar pasal malaikat ni sebab dia kaitan dengan iman kan. Okey, kalau kita nak tengok ayat lain. Okey, tapi kalau kita tengok dekat sini, kejap. Ayat 177 ni, kita akan jumpa Allah sebut berapa rukun iman kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Allah, hari kiamat, malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Ada 5 je. Okey, kita tengok ayat lain. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ni, ayat semua orang tahu ayat ni. Sebab dijadikan sebagai bacaan zikir sebelum bacaan zikir di waktu malam. Dia panggil ini adalah dua ayat terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Dua ayat terakhir tu dia mesti bermula daripada ayat 285. Sebab suratul Baqarah 286. Jadi bermula pada ayat nombor 25. Kita pun duk baca ayat 285 ni ada maklumat apa? Dalam ayat 285 sebenarnya ada berkaitan dengan rukun iman. Jadi kalau kita baca ayat Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Sampailah hujung ayat kan. Okey. Ayat ni insya-Allah nanti dua ayat terakhir Al-Baqarah ni nanti dia akan jadi salah satu silibus yang akan dipelajari pada minggu pertama dengan minggu kedua untuk program ayat-ayat pilihan. Nanti kita akan belajar tadabbur dua ayat terakhir suratul Baqarah. Selepas selesai belajar ayatul kursi, insya-Allah modul berikutnya adalah belajar dua ayat terakhir. InsyaAllah. Okey, ayat 285 ni Allah Ta'ala kata Rasul. Amanah Rasul kat sini adalah Rasul tu Nabi Muhammad SAW yang apa? Amanah, telah beriman. Telah beriman kepada apa? Telah beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya daripada Tuhannya, iaitu Al-Quran. Okey, Allah bagi tahu. Rasul telah beriman dengan apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Macam tu jugalah siapa dia? Orang-orang beriman. Demikian jugalah orang-orang beriman. Okay, faham ayat dia? Okay, tapi kita nak ambil kepada kata kunci ada perkataan telah beriman. Okay, lepas tu Allah kata kullun amana billah. Saya minta telah beriman, saya minta ayat ni juga sepatutnya patut di highlightkan ayat ni amanah. Sebab amanah ni ada perkataan beriman dekat sini.
Jadi semuanya dia sebenarnya bukan dekat sini, tapi sebenarnya beriman dekat sini. Okey, tak apalah, sama je. Okey. Kulun amana, semuanya telah beriman. Semuanya telah beriman tu semuanya siapa semuanya? Semuanya siapa ni? Semuanya ni. Ni, nak tahu semuanya siapa ni? Rasul. Orang yang beriman. Ni. Orang beriman. Ni. Semuanya, Rasul dan orang beriman, semuanya telah beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada siapa lagi? Beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada siapa lagi? Kitabnya. Beriman kepada siapa? Rasulnya. Okey. Dekat sini kita jumpa ada berapa rukun iman? Wa rusulihi. Kita jumpa 1, 2, 3 dan 4 rukun iman. Okey, ada 4 rukun iman di sini. Okey. Persoalannya, okey, pasti baik-baik. Kalau orang tanya, kenapa ayat ni dia selalu sebut malaikat dulu baru kitabnya. Lepas tu lepas kitab baru sebut rasul. Jawapannya adalah, okey, para ulama mereka memberikan komentar kerana para malaikat ni, malaikat mereka lah yang menurunkan kitab-kitab, menurunkan wahyu. Malaikat-malaikat berperanan menurunkan kitab-kitab. Maknanya kitab-kitab ni adalah wahyu yang diterima oleh semua para nabi. Sebab tu para nabi disebut selepas kitab-kitab. Jadi Allah mendahulukan menyebut malaikat kerana ada para malaikat yang berfungsi berkaitan dengan penurunan kitab-kitab. Lepas tu kitab-kitab ni diturunkan kepada para rasul. Baru sebut para rasul. Jelas? Okey, faham Okey, itu dia sudut penyebutan, pendahuluan dan perakhiran. Tapi dekat sini kita jumpa perkataan malaikat. Dalam Quran, kalau kita jumpa perkataan malaikat tak apa sebab kita faham, oh ayat tu ada kaitan dengan malaikat juga. Isunya sekarang, kalau ayat Quran tu dia tak ada perkataan malaikat. Tak ada perkataan malaikat. Macam mana kita nak tahu ayat tu ada kaitan dengan malaikat? Kita tak tahu. Oleh sebab itu, nanti topik yang kedua kita akan belajar. Kalau tak jumpa perkataan malaikat, ada macam mana nak tahu ayat dia kaitan dengan malaikat? Jadi kita akan belajar pada topik yang kedua. Okey, jadi kita tak perlu panjang-panjang pasal bab rukun iman ni sebab semua orang tahu dah. Jadi di sini kita ambil pada ayat yang 136 surah An-Nisa. Okey, dekat ayat ni dia ada sebut lawan kepada iman. Kalau Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah tadi sebut malaikat dimasukkan dalam bab rukun iman, wajib beriman. Okey, tapi surah An-Nisa ayat 36 ni pula dia disebutkan lawan kepada rukun iman. Lawan dia bagaimana? Kita akan jumpa ayat ni. Okey. Ayat 136 ni Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu aminu. Allah kata wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu. Maksudnya ayat ni sebenarnya ayat yang berbentuk bukan orang beriman tu dia tak beriman, dia dah beriman dah. Tetapi ayat ni dalam bentuk nak menyebutkan mantapkan iman kamu, mantapkanlah iman kamu tu. Tingkatkanlah iman kamu kepada siapa? Kepada Allah dan kepada para rasulnya dan juga kepada kitab-kitabnya. Dekat sini ada perbezaan sikit. Tapi yang ayat utamanya dekat bawah ni. Ayat utamanya di sini. Yang kita nak kaitkan. Waktu susunannya lebih di sini. Okey, lepas tu Allah kata dan juga kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi kita faham kan? Maksudnya Allah kata kukuhkanlah iman kamu, mantapkanlah kamu wahai orang beriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu juga kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya.
Kitab-kitab ditulis sebelum ni kitab-kitab yang lain lah selain pada Quran. Okey, cuma dekat ayat ni kita ambil sikit waktu je. Okey, cuba tuan-tuan tengok ayat ni. Ayat nazzala dengan anzala. Ni siapa yang ikut kelas Ustaz Almirul setiap hari Khamis jam 2:30 petang, tuan-tuan tahulah perbezaan nazzala dengan anzala ni. Tapi kita tengok dekat sini. Ketika Allah mengatakan tentang Quran, Allah guna nazzala. Tapi ketika Allah kata penurunan kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelum ni, dia guna anzala. Dia tak ada sabdu kat situ. Apa beza dia? Kalau Allah guna nazzala, ia merujuk kepada penurunan yang sikit, 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 sikit. Tapi kalau anzala, dia merujuk kepada penurunan sekaligus. Semua nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW, mereka dapat kitab sekaligus. Zabur sekaligus, Taurat sekaligus, semua sekaligus. Dia dapat sekaligus Allah bagi. Tetapi Nabi Muhammad SAW, dia dapat Al-Quran, dia turun sikit-sikit. Jadi kalau kita nak tahu apa beza turun sikit-sikit tu, dari sudut penggunaan perkataan, ada sabdu pada zai. Anzala berbeza dengan nazzala. Dekat sinilah. Okey, itu sedikit selingan. Okey, dekat sini. Okey, yang paling penting, isi penting kita pada ayat ni. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Sesiapa yang ingkar kepada Allah, dia kufur. Dia kufur. Dekat sini dikaitan dengan yang saya kata terbalik tadi. Iman lawannya kufur. Jadi Allah Ta'ala mengatakan sesiapa yang kufur dia, maksudnya sesiapa yang tak beriman dia kepada Allah, kepada Allah, kepada para malaikatnya. Patutnya diwarnakan di sini. Malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan hari akhirat. Jadi siapa yang dia menolak, dia tak beriman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari kiamat, dia akan jadi apa? Ini dia punya berat dia. Dia jadi apa? Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maknanya pentingnya, maksudnya apa? Pentingnya malaikat ni, kedudukan isu tajuk kita nak bincang ni, dia termasuk dalam bab apa? Dalam bab iman. Maknanya kalau kita tak ambil peduli pasal para malaikat ni, kita tolak kewujudan malaikat ni, betul tak? Kita telah meletakkan diri kita berada dalam kesesatan yang bukan sesat sikit-sikit, tapi sesat yang dhalalan ba'ida, sesat jauh sangat daripada petunjuk. Ini ayat ni menunjukkan kepentingan para malaikat itu, kedudukan isu malaikat tu dalam kehidupan seorang manusia yang dia mengaku di Islam, dia mengaku dia ada iman kepada Allah. Kita ada kat sini dapat mudah je sebenarnya, tak maklumat ni dia tak payah manalah, cuma kita nak tunjukkan bukti bahawasanya dalam Quran ada cerita tentang rukun iman. Tetapi tak boleh guna Quran je. Sebab kita tak jumpa Allah sebut 6 rukun iman tu. Dia sampai 5 je. Allah 1, malaikat 2, kitab 3, Rasul 4, hari akhirat 5. 5 je paling tinggi Allah SWT sebut. Jadi mana yang kata rukun iman 6 tu? Jadi kita kena baca hadis di bawah. Okey, hadis ni tuan-tuan boleh tulis dekat mana-mana bahagian hadis ni. Tuan-tuan tolong tulis. Hadis ni juga dia panggil hadis Jibril. Tulis kat situ. Hadis Jibril. Kalau orang kata, tahu tak hadis Jibril? Kalau sebut hadis Jibril, hadis ni lah.
Hadis Jibril ni, hadis ini ada dalam himpunan 40 hadis An-Nawawi. Hadis ini nombor 2 dalam hadis matan Al-Arba'in. Kalau kita dengar kata, okey, kelas hadis 40, hadis 40, hadis 40, hadis 40 tu, hadis 40 tu, daripada 42 hadis tu, ada hadis ni. Hadis ni nama lain dia panggil hadis Jibril. Kenapa dia panggil hadis Jibril? Hadis Jibril ni maksudnya, hadis ni Jibril dia datang menyerupai orang jumpa Nabi SAW yang waktu tu para sahabat ada dekat situ. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Kita baca hadis ni. Tapi saya tak baca panjang lah. Kita tak nak ulas hadis ni. Cuma kita nak menyebutkan di manakah yang dikatakan rukun iman tu 6. Dan daripada 6 tu mesti disebut tentang malaikat. Dalam hadis sebut. Okey, hadis ni panjang. Okey, hadis ni kita cuma ambil part yang malaikat bertanya tentang rukun iman tu. Dia tanya tentang iman. Okey. Hadis ni datangnya daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata macam ni. Dia kata suatu hari tu tahu. Dia kata satu hari ni waktu kami duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki. Putih sangat. Pakaian dia sangat putih. Pakaian sangat putih tu maksudnya baju dia bersih. Lepas tu rambut dia amat hitam. Maknanya rambut dia hitam, tak nampak berdebu, baju dia tak nampak berdebu. Lepas tu tidak terlihat tanda-tanda dia seorang musafir. Maksudnya iyalah kalau orang musafir mungkin baju dia kan, kita kan kalau dah musafir jauh mungkin baju kita ada kotor-kotor, mungkin baju kita tu nampak macam habuk-habuk sikit dan nampak macam hitam-hitam. Tapi lelaki ni, ya Allah, pakaian dia putih, nampak bersih, maknanya tak nampak kotor. Lepas tu rambut dia hitam, kemas rambut dia. Lepas tu tak nampak pula macam dia ni orang yang berjalan, orang yang musafir. Lepas tu Umar kata apa? Tak ada seorang pun yang kenal dia ni. Dia ni siapa tak ada. Okey. Lepas tu lelaki ni dia buat apa? Dia duduk di hadapan Nabi SAW. Dia duduk dekat-dekat Nabi. Lepas tu lutut dia disandarkan kepada lutut Nabi SAW. Maknanya bertemu dengan lutut Nabi. Dekat-dekat dengan Nabi. Lepas tu pula dia letakkan kedua tangannya di atas kedua peha Nabi SAW. Agak-agak macam mana para sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut, antaranya adalah Umar. Siapa pula ni? Kan? Mesti kita bayangkan macam mana peristiwa tersebut. Okey, lepas tu lelaki tu dia tanya soalan. Dia kata apa? Dia kata, bagi tahu kepada aku tentang iman ni apa? Dia tanya, ya Muhammadu fa akhbirni anil iman. Dia kata, wahai Muhammad, bagi tahu tentang aku iman tu apa? Iman tu apa? Dia tanya dalam pertama tentang iman tu apa? Maka Nabi pun jawab. Nabi kata iman tu, dia kata an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lepas tu Nabi jawab. Nabi kata iman ni adalah engkau beriman kepada Allah. Engkau kena beriman kepada para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Hadis inilah yang memberikan kita jawapan. Ada rupanya rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah, sama ada dia baik ataupun buruk. Jadi hadis dia panjang lagi cerita dia. Cuma saya tak mau cerita panjang-panjang sebab nanti hilang fokus kita, hilang tumpuan kita. Rupa-rupanya yang tanya ni adalah Jibril. Kita baca hadis sampai habis. Jibril. Nabi tanya, kamu tahu tak siapa yang tanya tu? Rupa-rupanya dia adalah Jibril. Nanti kita akan masuk kepada topik macam mana fungsi para malaikat ni dia nak datang kepada
Macam mana para malaikat dia nak ajar, dia nak sampaikan wahyu ni, antaranya dia akan datang menyerupai orang. Hadis ni, nanti kita akan gunakan hadis ni juga pada dalil nak menyebutkan macam mana malaikat ni kalau dia datang kat muka bumi ni, dia menyerupai siapa. Nah, ni kita akan ambil hadis ni juga. Hadis ni juga tuan-tuan, banyak faedah dia. Hadis ni banyak faedah. Antara faedah ni kalau kita nak belajar. Okey, kenapa dia sebut pakai pakaian yang putih? Menunjukkan kalau kita nak pergi sekolah, kalau kita nak pergi majlis ilmu, pakaian tu kena bersih. Adab menuntut ilmu ni kena berpakaian kemas. Tak, bukanlah mestinya baju putih. Tapi maksudnya pakaian tu naklah kemas. Rambut yang hitam menunjukkan rambut dia kemas. Bersisir rambut dia kalau lelaki lah. Nampak tak? Sebab nak pergi sekolah ni, nak belajar majlis ilmu, nak pergi majlis ilmu sepatutnya kena macam tu. Lepas tu kenapa kaki dia duduk, lutut dia duduk dengan Nabi? Maknanya kena duduk dekat-dekat dengan guru. Kalau dia dekat-dekat dengan guru. Tapi zaman sekarang kalau belajar, kalau boleh lagi jauh dia nak duduk. Sepatutnya kena bekerja-kerja, duduk berdepan dengan guru tu secara dekat-dekat. Macam Jibril datang jumpa Nabi SAW. Rupanya adalah Jibril. Lelaki ni, yang seorang lelaki ni, ia adalah Jibril alaihi salam. Nanti kita akan belajar lagi. Macam mana kalau Jibril datang, para malaikat datang kepada para Nabi, mereka akan menyerupai wajah siapa. Nanti kita akan belajar, insya-Allah. Okey. Jelas ya? Tak dapat ya? So kita selesailah topik yang pertama. Rupa-rupanya yang kita nak belajar setiap minggu hari Ahad petang ni sebenarnya dia berkait rapat dengan iman kita kepada para malaikat. Percayalah tuan-tuan, istiqamah, minta rahmat dari Allah, minta hidayah dari Allah dan taufik dari Allah supaya Allah Ta'ala beri kita boleh belajar. Sebab tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, selama tuan-tuan kita sekolah kan, saya tanya pada diri saya jugalah, sepanjang kita sekolah agama daripada kita sekolah rendah, sampailah kita masuk universiti ataupun sampailah sekarang, siapa yang pernah belajar secara terperinci 6 rukun iman? Siapa pernah belajar? Kita nak tahu, sebab tu kelemahan silibus kita, pembelajaran kita, anak-anak kita ni, sebab apa iman dia tak kuat? Sebab kita cuma belajar, okey, rukun iman ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pernah tak dalam silibus sekolah-sekolah agama, daripada darjah 1 sampailah darjah 6, kan, masuk menengah, pernah tak dia ajar secara terperinci? Paling mudah nak dapat tahu kekurangan ni pada belajar Asmaul Husna. Kan, betul tak? Ada tak sekolah anak-anak, cuba tengok silibus darjah 1 sampai darjah 6, sekolah menengah, hatta masuk universiti. Ada tak silibus mengajar tentang Asmaul Husna? Tak kira lah tuan-tuan belajar ambil architecture ke, ambil engineering ke, tuan-tuan belajar human science, tapi bab tajuk rukun iman ni, pernah tak kita belajar Asmaul Husna panjang lebar? Kalau kita tak ajar Asmaul Husna, macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana kita nak kenal Allah? Sebab itu, iman kita ni dia tak kuat, dia tak kukuh sebab kita tak kenal Allah. Yang kita tahu, sembahyang wajib, sembahyang kita tahu, kita nampak macam agama ni macam, yalah, anak-anak kita pula, kita paksa dia, kau sembahyang. Okay. Tapi, anak tu dia bertanya-tanya, kenapa? Sebab dia tak kenal Allah dia. Dia tak kenal Rasul dia. Dia tak kenal, dia tak tahu tentang qada dan qadar dia. Dia tak belajar sebab kat sekolah tak ajar maklumat tu sampai universiti pun. Kalau tuan-tuan masuk bidang usuluddin, mungkin kita tak akan belajar. Sebab tu saya merasa sangat bertanggungjawab. Kalau saya dengan Allah Ta'ala nanti, kalau Allah Ta'ala tanya pada saya waktu kau buat apa, masa kau buat apa, maka sekurang-kurangnya saya ada jawapan di sisi Allah. Saya telah memperkenalkan, saya telah membimbing manusia-manusia ini supaya kenal makhluk engkau yang hebat, ya Allah, tu para malaikat. Baru rukun iman. Kalau tuan-tuan nak tahu kan, siapa yang belajar surah Al-Baqarah kan, tuan-tuan buka surah Al-Baqarah, sebelum Allah suruh kita solat, sebelum Allah suruh kita infak harta, Allah suruh buat apa dulu?
Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah sebut dulu pertama beriman dengan perkara gaib, baru Allah sebut solat. Tapi kita terbalik silibus kita. Anak-anak kita belajar, dia tak ditekankan, dia tak dikukuhkan tentang percaya benda yang gaib. Benda gaib tu apa? Tu rukun iman tu, benda gaib lah. Sepatutnya dipasar anak tu, dikukuhkan tentang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, dikukuhkan beriman perkara gaib tu. Barulah ditekankan tentang solat nak, solat. Kau ingat tak nak, kenapa kau solat? Ibu tak nampak kau, tapi Allah nampak tak? Ada tak malaikat kiri kanan kau nak? Nampak tak? Dia berbeza. Kalau anak tu dia tak ada tentang iman tu. Jadi inilah yang saya mengambil waktu yang ada ni. Kalau ikut asalnya memang ni memang nak bagi cuti. Memang tak nak kelas banyak sangat. Tapi memikirkan nanti takut tak sempat. Allah kita tak tahu nyawa kita bila ada kan. Jadi saya mengambil inisiatif lah. Jadi kita dah tahu dah. Kenapa kita perlu mempelajari tentang malaikat dekat dengan rukun iman. Percayalah tuan-tuan. Kita akan belajar nanti. Tuan-tuan, kalau ini tak rajin membaca, tentu tak tahu maklumat ni. Tapi kalau kita membaca, kita belajar insya-Allah. Kita mohon hidayah taufik dari Allah. Kita nak khatamkan bab ni. Saya target sampai hujung tahun. Tiap-tiap minggu. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Tuan-tuan akan dapat rasa kelainan. Tuan-tuan rasa malaikat tu ada tu, rasa macam biasa dia. Sampaikan bab dalam hati ni pun nanti kita akan bincangkan. Malaikat tahu tak benda dalam hati? Siapa yang laporkan amal kita bawa naik ke langit? Siapa yang saksikan kita buat apa? Nanti kita akan belajar dalam tajuk bab malaikat. Jadi ambillah peluang sama-sama ya. Kita sama-sama belajar. Hebah-hebahlah kepada orang lain, tuan-tuan perempuan. Sebab nak belajar topik yang macam ni susah nak jumpa. Saya hantar saya sendiri pun. Lepas tu saya mengambil apabila saya membimbing, saya mengajar, saya akan buat preparation. Saya akan buat persediaan, jadi saya akan baca. Bila saya akan baca, saya sendiri dapat banyak maklumat. Kalau nak tunggu membaca, beli buku dah banyak dah. Kan, dah tak cukup ruang rumah dah nak letak tempat buku. Tapi nak buka baca tu dia tak sama dengan kita membaca, dengan kita belajar. Dia tak sama. Jadi moga-moga tuan-tuan dan perempuan ambillah peluang untuk sama-sama kita menggugurkan iman kita kepada Allah dengan kita belajar tentang para malaikat. Okey, habis bab yang pertama. Jelas ya? Okey, kita pergi kepada bab yang kedua. Ada persoalan tak? Okay, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya mengenai hadis Jibril tadi tu. Ya. Saya pernah baca lah hadis Jibril ni, pernah dengar juga Ustaz mengajar tentang hadis Jibril ni. Dia kata tentang letak tangan tu, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi tu, betul lah lutut berlaga dengan lutut Nabi, tapi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi itu merujuk kepada paha Jibril tu sendiri. Sebab wallahu a'lam Ustaz, sebabnya kita nak kena tengok juga syarah hadis tu. Sebab nampak macam tak manis kalau letak atas paha guru, mungkin macam tu. Wallahu a'lam Ustaz. Okey, nanti saya takkidkan balik yang tu. Nanti saya kukuhkan balik sebab guru kepada Nabi ni juga adalah malaikat. Jibril. Adalah Jibril. Ialah dari sudut, maksudnya dari sudut pengibrahan kita. Kejap kita boleh kat sini. Fa'asnada rukbaitaini ila rukbataihi. Okey, nanti saya takkidkan balik, tapi dari sudut hubungan malaikat dengan Nabi, memang malaikat ni menjadi guru kepada Nabi SAW. Tapi dari sudut kita, adab-adab kita mungkinlah. Lepas tu kita mungkin dari sudut situ. Wallahu ta'ala alam. Okey, nanti saya takkidkan balik soalan
Puan Asia, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, Barakallahu fiik, Ustaz. insya-Allah. Wa fikum barakallah. Okey, ada yang tanya tentang berapa kali disebutkan tentang perkataan malaikat ni, ada banyak. Kadang-kadang Allah guna perkataan malaikah, kadang-kadang Allah guna perkataan malaikatahu. Okey, perkataan malaikatuhu, malaikatuhu ada dua. Okey, tak apa, nanti kita akan berikan maklumat tu pada kelas yang akan datang. Okey, tentang berapa kali pengulangan perkataan malaikah itu, insya-Allah. Kadang-kadang Allah guna perkataan malakain. Ada juga dua malaikat. InsyaAllah nanti saya akan jawab kemudian. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain sekejap. Yasin sama kena sama. Okay, nanti saya rujuk balik soalan. Okey, kita terus kepada perkara kedua. Okey, kita nak cari. Dalam Quran, kita nak tahu berkaitan dengan malaikat. Okey. Dia setakat bacaan, setakat dapatan saya, tapi kalau tuan-tuan ada maklumat lain, seperti maklumat yang Puan Asia kongsikan tadi, kita boleh, tuan-tuan boleh utarakan. Tak mestinya tuan-tuan bertanya soalan tuan-tuan boleh juga memberikan input. Sebab kemungkinan saya juga tak tahu. Okey, tuan-tuan tahu, kita berkongsi maklumat. Tak ada isu guru dengan anak murid. Sepatutnya kita berkongsi maklumat. Boleh. Okey, setakat dapatan saya jumpa ada 5. Ni setakat bacaan yang saya rujuk lah. Dalam beberapa kitab, dalam kitab-kitab tafsir, menyebutkan ada beberapa panggilan malaikat di dalam Quran yang kita tak jumpa perkataan malaikat. Kita tak jumpa perkataan malakun, tapi dia ada perkataan ini. Okey. Pertama, kadang-kadang Allah gunakan perkataan ar-rusul. Ar-rusul maksudnya jamak bagi para utusan ataupun utusan-utusan. Dia guna rusul. Okey. Kadang-kadang di dalam Quran Allah menggunakan dengan istilah as-safaratu. As-safarah ni maksudnya duta ataupun wakil. Safarah. Kadang-kadang Allah guna perkataan al-junudu, iaitu tentera ataupun bala tentera lah. Al-junud ni bilangan banyak bagi jundun. Kalau banyak dia panggil junudun. Nanti kita akan tengok pada ayat apa, cerita apa. Lepas tu yang keempat, kadang-kadang Allah menggunakan istilah al-mala'ul a'la. Penduduk di alam yang tinggi. Al-mala'ul a'la. Ada orang mengatakan al-mala'ul a'la, dia kata inilah Melayu, dia kata. Al-mala'ul a'la ni, Melayu ni Allah sebut dalam Quran. Dia kata mala'ul a'la. Orang yang sebut macam ni, dia berdosa besar pada Allah. Kerana Allah maksudkan al-mala'ul a'la bukan orang Melayu. Tapi al-mala'ul a'la adalah penduduk alam yang tinggi. Sebab tu kalau baca ayat ada macam bunyi-bunyi Melayu, janganlah mengkaitkan ia dengan Melayu. Tengok tafsiran ayat dia. Lepas tu yang kelima, kadang-kadang Allah guna perkataan al-ashhadu. Bilangan banyak bagi saksi. Maka kita katakan dia saksi-saksi atau para saksi. Inilah gelaran nama panggilan yang Allah sebut pada ayat itu pasal malaikat. Ada 5 antaranya. Kalau tuan-tuan jumpa yang lain, nanti tolong bagi tahu. Okey. Kita tengok setiap ini. Okey. Yang ini ingat begini. Saya terlupa nak terangkan. Disiplin. Kalau kita belajar perkara yang gaib, syurga, neraka, belajar tentang Allah, belajar tentang malaikat, belajar tentang benda-benda yang gaib, kita tidak boleh suka-suka mengatakan tentang perkara gaib itu tanpa berdalilkan kepada ayat Quran, tanpa berdalilkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Sebab itu sumber utama dia. Okey. Kenapa begitu? Okey. Jadi kita tengok yang pertama.
Yang pertama ni sebenarnya dia ada banyak dalam Quran. Saya tak bawa ke semua ayat tu, tapi nanti semasa kita belajar pada bab-bab yang tertentu, kalau kita jumpa ayat ada menggunakan perkataan rusul, merujuk kepada para malaikat, nanti saya akan sebut. Okey, di antaranya, mari kita lihat. Okey, dalam surah Al-Hajj, ayat 75, kita akan jumpa Allah menyebut perkataan rusulan. Tapi rusulan dekat sini, dia merujuk kepada dua jenis. Okey, kita baca dulu ayat dia. Allahu yasfafi minal malaikah. Allah memilih daripada malaikat. Malaikat kita fahamlah. Kita juga fahamlah ini malaikat, nama malaikat lah. Okey, Allah memilih daripada malaikat. Kena tambah sikit kat sini. Malaikat. Bukan malaikat saja. Malaikat. Malaikat tu sebagai apa? Rusulan. Rusulan tu maknanya utusan-utusan. Jadi Allah Ta'ala sebut malaikat ni Allah pilih dia sebagai apa? Disebut sebagai apa? Rusulan. Rusulan tu maksudnya utusan-utusan. Utusan-utusan siapa? Utusan-utusan yang Allah telah pilih. Tapi bukan malaikat saja. Wa minan nas. Dan daripada manusia. Maknanya ayat ni dia nak sebut ada utusan-utusan Allah. Utusan-utusan Allah sebutan dia rusul lah. Rusul. Kalau seorang rasul, dia akan tambah huruf waw selepas sin. Dia panggil rasul. Okey, dia macam ni. Kalau seorang rasul, dia ada waw kat sini. Ni, saya tunjukkan dekat ayat Quran tadi ada. Begini. Mana ayat dia? Kejap ya. Dekat sini. Kalau kita tengok dekat surah Al-Baqarah ayat 285, jumpa tak perkataan ni? Perkataan ar-rasul. Kalau ar-rasul ada waw tu, waw selepas sin tu, ini menunjukkan seorang rasul. Tapi kalau dibuang waw, terus sin, terus sambung dengan lam, dia adalah bilangan banyak bagi rasul. InsyaAllah kelas akan datang, nanti saya akan berikan tuan-tuan maklumat tambahan macam mana nak membezakan perkataan rasul itu merujuk pada malaikat dengan nabi yang lain. InsyaAllah. Okey, kita tengok dulu dalam ayat ni. So dalam ayat ni kita jumpa kan, Allah kata Allah memilih utusan-utusannya, rusul, daripada malaikat dan daripada manusia. Maksudnya rasul ada dua lah. Dekat sini rasul Allah ada dua. Satu siapa? Satu rasul Allah malaikat, satu rasul Allah daripada manusia. Malaikat dan manusia. Manusia tu siapa? Nabi-nabi lah. Nabi-nabi. Maknanya dekat sini kita dapat belajar, malaikat ni pun Allah panggil dia utusan. Ada di kalangan manusia pun Allah panggil dia utusan. Maknanya ada para nabi daripada manusia Allah panggil dia rasul. Ada juga malaikat Allah panggil dia rasul. Jelas ya? Makna dari sini kita dapat belajar, salah satu nama malaikat, gelaran dia dipanggil ar-rusul, para utusan. Okey, jelas kat sini apa? Ni contoh ayat dia. Maknanya rasul Allah Ta'ala ni ada dua. Utusan Allah yang dia ada di langit, ada utusan Allah dia ada dekat bumi. Iaitu para nabi lah kat bumi. Okey, kita tengok ayat lain. Okey, nanti saya jawab soalan ni. Okey, tentang ruh. Okey, begini. Okey. Ya, ada yang tanya dekat bahagian chat, dia tanya kalau ruh tu hanya untuk malaikat Jibril saja. Tidak. Nanti waktu kita belajar pada bab ni. Nanti waktu kita belajar dekat ni. Waktu kita belajar dekat bab 2,
tajuk nama-nama malaikat secara khusus. Ketika mana kita belajar tentang Jibril, nanti kita akan sebut. Salah satu nama lain bagi Jibril, dia panggil Ar-Ruh. Kadang-kadang dia panggil Ar-Ruhul Qudus. Kadang-kadang dia panggil Ar-Ruhul Amin. Itu nama ruh, nama bagi Jibril. Tetapi tidak semua perkataan Ar-Ruh dia merujuk kepada Jibril. Kita faham macam tu. Tetapi salah satu penggunaan perkataan Ar-Ruh dia merujuk kepada Jibril. Itu jawapan dia. Ada yang bertanya dekat chat tadi. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Kita akan berkenal-kenalan dengan malaikat Jibril alaihi salam. Okay, panjang lebar kita akan belajar. Baik, kita teruskan dengan yang pertama ni. Okey. Yang kedua, kita boleh jumpa pada surah ni. Kita boleh jumpa dalam surah Al-An'am ayat 61. Kita jumpa dekat sini perkataan rusul. Perkataan rusul dekat sini. Okey, rusul dekat sini. Tapi Allah tambah na. Na ni merujuk kepada Allah, kami lah. Na tu maksudnya kami. Tapi rasul-rasul, utusan-utusan, dia dekat mana? Dia dekat ni lah. Sebelum na ni. Rusuluna. Rusuluna. Na tu, kami tu merujuk kepada Allah. Utusan-utusan dia panggil rusul. Ini juga ayat lain yang menunjuk kepada para malaikat. Dekat sini memang kita tak jumpa malaikat. Tak ada kata malaikat pun. Tapi kalau kita baca dekat sini, kita akan jumpa. Dekat sini, ayat ni ada orang tanya sebelum tentang malaikat hafazah kan. Nanti kita akan belajar. Malaikat hafazah tu malaikat apa. Dekat sini kita baca ayat ya. Kita ambil dekat sini. Potong, terus ambil potongan pada ayat ni. Wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut. Kita ambil terus pada ayat ni. Okey. Dan Allah mengutuskan kepada kamu, di sini tak jumpa perkataan malaikat. Sebenarnya perkataan ini sebenarnya malaikat ni perkataan hafazah. Hafazah ni dia adalah malaikat ni, tugasan malaikat hafazah, iaitu pengawal. Sebenarnya ayat terjemahan dia betul, diutuskan kepada kamu pengawal. Ini sebenarnya pengawal. Hafazah ni pengawal. Tapi untuk fahamkan orang yang baca pada terjemahan, ditambahlah perkataan malaikat. Sebenarnya hafazah ni adalah malaikat pengawal lah. Dapat tu ditambah malaikat-malaikat. Hafazah adalah pengawal. Siapa tu pengawal? Malaikat. Cuma dalam nota ni, dia terjemah yang menjaga dan menulis. Sebenarnya bukan yang menjaga dan menulis saja. Tak. Ada malaikat-malaikat lain juga yang kerja mereka memberikan perlindungan, menjaga. Nanti kita akan jumpa maklumat tu insya-Allah. Okey. Ayat ni bagi tahu, kalau kita baca pada ayat ni kan, sehingga apabila sampai ajal. Maksudnya, sehingga ni maksudnya sepanjang tempoh nyawa kita masih ada. Sampailah nak mati, ada malaikat hafazah. Yang pengawal-pengawal ni, malaikat ni ada yang mengawal kita, jaga kita. Okey. Tapi apabila sampai kita nak mati, malaikat lain pula ada. Hatta idza jaa ahadakumul maut, Allah kata tawaffatuhu. Tawaffatuhu tu maksudnya mewafatkannya, maknanya mengambil nyawanya. Mengambil nyawanya oleh siapa? Oleh siapa? Ni. Rusuluna, utusan-utusan kami. Maknanya dekat sini ada malaikat yang berbeza. Ada malaikat pengawal, hafazah. Ada malaikat yang kerjanya mengambil nyawa. Dekat sini. Faham jelas? Okey. Malaikat-malaikat di sini, tengok. Ramai tak utusan-utusan? Ramai. Maknanya ayat ini
memberikan kita jawapan rupa-rupanya yang mencabut nyawa bukan malaikat maut saja. Tapi yang mengambil nyawa ni Allah hantar utusan-utusan kami. Maknanya ada malaikat-malaikat lain. Sebab tu Allah sebut rusuluna, plural, ramai malaikat yang mengambil nyawa ini. Kita dah faham nanti kita akan sampai pada topik tu. Waktu kita cerita malaikat maut, kita akan sebut. Sebenarnya bukan satu malaikat maut sahaja yang disebut dengan gelaran Israel itulah. Bukan dia je sebenarnya. Ada malaikat-malaikat lain yang membantu malaikat maut. Kalau orang tanya, mana dalilnya? Macam mana kamu tahu? Selama ni kami tahu malaikat maut je. Kita kata, inilah dalilnya. Antaranya, dari banyak dalil lain. Kita akan jumpa. Tapi salah satu dalil dia yang inilah. Surah apa? Al-An'am ayat 61. Kalau orang kata, iya ke? Betul ke macam tu? Tengok tafsiran ayat dia. Dia kat sini. Okey. Kita tengok Ibnu Katsir kata apa. Sebenarnya dia ada ayat Quran lain. Tak apa. Tapi kita ambil dulu ayat ni. Untuk kita habiskan topik tentang perkataan rusul tu. Kita kena tengok jam pun berapa jam ni. Okey. Sekejap. Okey. Kita boleh teruskan lagi ke ni? 5, 6, 4. Okey. Boleh Ustaz. Boleh ya? Boleh. Okey. Tengok Ibnu Katsir. Dia kata apa? Ibnu Katsir ketika dia mentafsirkan ayat lalu utusan-utusan kami mengambil nyawanya. Dia nak tafsirkan ayat ni. Ayat yang tawaffatuhu rusuluna tu. Dia kata apa? Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir kata Ibnu Abbas dan para ulama selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan malaikat maut itu mempunyai beberapa pembantu dari kalangan para malaikat yang mengeluarkan roh daripada jasad. Lalu malaikat maut mencabutnya jika sudah sampai di halkumnya. Jelas tak? Jadi kalau orang tanya, mana ayat kata malaikat maut cabut nyawa tu? Ambil balik surah As-Sajdah ayat nombor 11 yang telah saya sebut tadi tu. Kalau sebab itu, jangan cepat-cepat tafsirkan ayat. Jadi kita kena gabung mana-mana ayat yang berkisahkan kepada penyambutan nyawa. Nak mati tu. Sebenarnya bukan ayat Quran saja. Ada hadis-hadis lain yang sokong. Tapi kita rujuk dulu pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Okay, jelas tuan-puan? Faham dah? Jadi kat sini. Kita nak belajar rupa-rupanya malaikat ni dia ada gelaran rusul. Bukan Nabi Muhammad SAW saja Rasul. Bukan Nabi Musa saja Rasul. Tetapi para malaikat juga adalah utusan Allah yang tempat tinggal mereka kat mana? Nanti kita akan belajar secara detail. Tempat tinggal mereka di mana? Jawapan dia di langit lah. Nanti kita akan belajar. Okey. Lepas tu kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Di soalan yang tadi. Okey. Ada tanya dekat chat ni, maksudnya hafazah juga adalah penyebutan nama malaikat. Okey. Penyebutan nama malaikat. Nak kata dia nama, kita boleh kata gelaran lah. Boleh lah. Kalau kita tak katalah dia nama. Maksudnya gelaran lah. Rusul ni pun sebenarnya bukanlah nama. Tapi kita panggil gelaran. Gelaran hafazah. Malaikat yang pengawal. Hafazah tu dia kaitkan juga dengan tugasan. Macam nanti kita belajar raqibun atidun. Selama ni kita duk faham raqibun atidun nama. Sebenarnya dia bukan nama. Dia sebenarnya adalah sifat malaikat. Malaikat tu tugas dia apa? Kiraman katibin. Sebab tu kita jumpa kiraman katibin, malaikat yang mulia pencatat. Sepatutnya yang tepatnya malaikat pencatat amal. Itu yang tepat. Namanya tak ada.
Kalau orang kata raqibun atid itu adalah karakter, ciri malaikat pencatat amal. Ciri dia apa? Raqibun atidun. Itu baru betul. Raqibun atid dia bukan nama, tapi sifat malaikat pencatat amal. Sifat dia apa? Raqibun atidun. Nama dia siapa? Malaikat pencatat amal. Tak ada nama. Raqibun atid sifat dia. Tapi malaikat pencatat amal, malaikat maut, itu sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya nak disebutkan. Okey, tapi tak apa. Benda tu taklah salah menggugat iman pun. Tetapi kita nak belajar dari sudut ketepatan. Okey, itu jawapan tadi yang bertanya. Okey, kita teruskan sikit lagi dengan kita habiskan untuk yang nama rusul ya. Dan nanti insya-Allah kita sambung pada minggu depan, kita guna nota yang sama. Okey. Okey, kita tengok dalam surah lain. Kalau kita buka dalam surah Hud, okey, ayat 69 sampai 73, ini kisah Nabi Allah Ibrahim. Ayat ni juga kita akan jadikan dia sebagai dalil malaikat kalau dia datang kepada manusia, manusia boleh tengok dalam rupa manusia. Antaranya kisah malaikat datang kepada Ibrahim dalam surah Hud. Dia ada dalam surah lain juga. Dalam surah Dariyat pun ada, dalam surah Al-Hijr pun ada. Tapi dekat dalam nota ni saya kongsikan surah Hud. Okey, kalau kita baca pada ayat 69 sampai 70, bukan 73, kita kena padam dekat sini. Ya, padam bukan 73, 70. Dekat dalam. Tapi cerita dia sampai 73 lah. Tapi untuk kita tengok perkataan rusul saja sampai 70. Okey. Kita baca ayat ni, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَ رُسُولُنَا. Nampak tak perkataan rusul? Allah kata, sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami. Utusan-utusan sini siapa? Inilah malaikat. Walaupun kita tak jumpa perkataan malaikat, tapi kita tahu, rusul dekat sini jumpa Ibrahim, tentulah para malaikat. Takkanlah Nabi Muhammad sudah. Nabi Muhammad pula kan, sebab Nabi Ibrahim kan awal-awal Nabi. Jadi sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami. Kepada siapa? Kepada Ibrahim. Nak bawa apa? Nak bawa berita gembira. Sebab tu salah satu peranan malaikat menyampaikan berita gembira. Nanti ada satu bab, dekat bab keberapa? Bab, ada satu bab nanti, kita akan sebut contoh-contoh berita gembira yang para malaikat menyampaikan. Termasuk kita semua nanti. Kita akan dapat berita gembira tu nanti. Jadi kita akan sebut waktu bila. Okey, kemudian mereka bagi salam. Bagi salam lah. Lepas bagi salam, Ibrahim pun jawab salam. Lepas tu dia pun buat hidangan. Lepas buat hidangan, Ibrahim tengok mereka tak sentuh. Nabi Ibrahim, okay, dia kata, dia menghidangkan jamuan. Okay, lepas tu, apabila dia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan. Kenapa? Nanti kita akan belajar, malaikat ni dia memang tak makan, dia tak minum. Nabi Ibrahim dia tak tahu, nampak tak? Kalau dia tahu, tentu dia tak hidangkan. Tapi kenapa dihidangkan? Sebab dia tak tahu yang datang tu sebenarnya adalah malaikat. Di sini kita juga belajar, tengok ya. Kalau Allah tak bagi tahu, kalau malaikat tak kenalkan, Ibrahim pun tak tahu. Walaupun dia seorang rasul. Tetapi jadi Nabi Ibrahim dihidangkan jamuan. Sebab dia tetamu. Tapi dia tengok tangan mereka tidak menyentuh hidangan. Dia rasa pelik. Kenapa tetamu ni tak nak makan ni? Lepas tu barulah malaikat tu kenalkan diri. Dia kata apa? Dia kata la takhaf inna ursilna. Ursilna ni maksudnya dia kata sesungguhnya kami ini diutuskan. Maknanya utusan jugalah. Kalau tadi utusan-utusan. Tapi siapa yang mengutus? Kalau diutuskan, dia panggil ursilna. Kami diutuskan kepada kaum Lut. Di kaum Lut. Nanti, waktu kita belajar pada tajuk, macam mana kaum Lut itu Allah Ta'ala hapuskan, malaikat datang. Malaikat yang sama tau. Malaikat yang sama datang rumah Ibrahim. Malaikat yang samalah datang ke rumah Lut. Nanti kita akan baca ayat Quran yang Lut dia terkejut, lemah lolai dia apabila malaikat ni datang. Sepatutnya Lut
Kalau kita baca cerita dia, sepatutnya Lut ni dia gembira lah. Sebab apa? Oh, aku ada malaikat nak tolong aku. Tapi sebenarnya dia tak tahu yang datang tu malaikat. Sebab apa yang dia rasa lemah long life? Dia rasa lesu badan dia semua. Sebab apa? Sebab malaikat datang dalam rupa cantik, rupa lelaki-lelaki yang handsome. Kenapa? Sebab kan orang kampung Lut kan, mereka kan mencari lelaki-lelaki. Tiba-tiba tetamu datang ke rumah Lut, menyerupai lelaki-lelaki yang handsome. Habis. Penduduk-penduduk kampung ni serbu datang rumah Lut. Nanti kita akan sambung cerita tu. Malaikat yang sama datang rumah Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim pun tak tahu asal-asalnya itu malaikat. Nabi Lut pun tak tahu itu adalah malaikat. Tetapi malaikat yang sama, tapi dia membawa dua tugas berbeza. Tuan faham tak? Satu malam yang sama datang pada dua tempat, datang rumah Ibrahim, datang rumah Lut, membawa dua tugas yang sama. Tapi malaikat yang sama. Waktu datang ke rumah Nabi Ibrahim, dia nak bawa apa? Allah Ta'ala kata, bil bushra. Dia nak bawa berita gembira. Tetapi ketika dia datang dekat kaum Lut, kat rumah Nabi Allah Lut, dia datang nak membawa azab. Nak menyampaikan berita tentang azab. Malam yang sama, lalu rumah Ibrahim, lepas tu pergi rumah Lut. Baru Nabi Lut keluar. Nanti kita akan belajar. InsyaAllah. Okey, ayat yang terakhir, kita nak belajar tajuk tentang Rusul ni. Kita tengok dalam surah Fatir, ayat 1. Surah Fatir ayat 1 ni lah yang dijadikan tajuk makhluk yang bersayap. Makhluk yang bersayap tu adalah malaikat yang ada sayap. Kalau orang tanya macam mana tahu malaikat ada sayap, inilah ayat nombor 1 surah Fatir. Allah Ta'ala kata, Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Kita jumpa juga perkataan rusul kat sini. Rusula. Allah kata, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Nampak tak? Utusan-utusan. Rusul. Utusan-utusan yang macam mana? Uli ajnihatin, yang bersayap. Ajnihah ni, perkataan sayap ni ajnihah. Ni, perkataan sayap ni dekat ajnihatin. Sayap. Sayap berapa? Masna. 2. Ada yang sulata, 3 sayap. Ada yang ruba', ada yang 4. Maknanya 2 sampai 4. Lepas tu Allah kata apa? Yazidu fi khalqi ma yasha'. Allah menambah pada ciptaannya apa jua yang dikehendaki. Maksudnya ada malaikat lebih daripada 4. Nanti kita akan belajar tentang malaikat tersebut. Tapi semua malaikat ni dia bersayap. Jadi inilah daripada ayat ni lah jadi tajuk dekat poster tu, makhluk-makhluk yang bersayap rupanya malaikat. Faham tak? Tapi kita dapat belajar nama malaikat tu, gelaran lah, mudah dia. Gelaran-gelaran malaikat di dalam Quran, Allah panggil dia dengan perkataan rusul. Tapi kena tengok ayat tu, tengok konten ayat. Jangan semua jumpa rusul terus para malaikat. Tak, ada rusul itu merujuk kepada nabi-nabi. Okey, tapi dekat konteks ayat ni rusul ni adalah malaikat. Dan ada banyak ayat lain. Cuma saya tak tulis, saya tak bawakan semua. Nanti insya-Allah waktu kita belajar pada bahagian yang tertentu, topik tertentu, nanti kita akan sebutkan lagi. Ingat tak perkataan rusul di dalam Al-Quran merujuk kepada malaikat. Maka alhamdulillah setakat ni kita dah sampai pada maklumat ini. So, kita dah belajar maklumat ni. Maknanya bab pertama ni kita tak habis lagi ke semua topik lah. So, kita dah belajar sampai bab nombor 2. Nombor 2 kita belajar tapi kita baru sampai maklumat ini. Jadi minggu depan kita sambung balik bab nombor 2 ni. Okey, gunakan nota yang sama.
untuk kita perincikan nanti nama As-Safarah, Al-Junud, Al-Mala'ul A'la dan juga Al-Ashhad. InsyaAllah pada minggu depan. Boleh tuan-tuan mula jam setengah. Jam setengah pula. 2:30 ke awal sangat. Ke nak mula pukul 3? 2:30 okey Ustaz. Boleh, Setengah boleh. okey Ustaz. Ustaz. 2:30 okey. Okey lah 2:30 tu takut tuan-tuan nak keep kelulah dulu kan. Sebab kadang-kadang ada kelas hari Ahad. Pagi kan habis dalam pukul 12:30. Okey. Masak, makan-makan kadang nak tidur sekejap. Pukul 3. Tapi kalau ada tidur terus tu. Okey. InsyaAllah kalau macam tu kita proceed lah 2:30. InsyaAllah kita teruskan dengan 2:30. Kita cuba limitkan di antara 1 jam hingga 1 jam setengah lah. Sebab kita pun dah sampai 1 jam setengah ni sebenarnya. Tapi moga-moga pengisian ni tidaklah memberatkan. Okey. Okey, ada pertanyaan secara verbal sebab dalam chat ni tak ada. Saya tengok dekat FB sekejap boleh tak tuan-tuan Sampai itu kita nak tanya boleh tanya. Kita tak rakan-rakan kita yang bertanya maklumat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bila wabarakatuh. kita belajar tentang malaikat ni, dia ada malaikat, ada sayap tadi kan? So boleh tak kalau digambarkan ataupun bila datang gambaran tu kita boleh ke tak boleh? Sebab bila kita tengok movie ada yang Kristian suka macam filem Maleficent apa semua kan, dia gambarkan angel tu. So kita macam mana? Terima kasih. Kita wallahu a'lam dari sudut dia tak sama kita menggambarkan Allah dengan menggambarkan malaikat lah kan. Maksudnya untuk kita tengok pada gambaran kepak tu bolehlah, tapi hakikatnya adakah kepak seperti itu wallahu ta'ala alam. Tapi mempercayai malaikat tu ada kepak wajib. Satu kesalahan jika kita mengatakan saya tak setuju malaikat tu ada kepak, tak percaya, kita telah menolak Quran. Ini termasuk salah satu cara kita beriman dengan para malaikat. Kita kena mengimani, mempercayai dengan yakin apa saja yang telah diberitahu oleh Al-Quran. Kalau Quran tu kata dia ada kepak, ada sayap, maka kita kena meyakini dia ada sayap. Kalau kita kata dia tak ada sayap, tu salah lah. Cuma adakah sama kepak itu, sayap itu seperti yang difilmkan, yang dilukis, digambarkan? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab malaikat ni daripada cahaya. So kepak dia tu daripada apa? Wallahu ta'ala a'lam. Sayap dia tu daripada apa? Wallahu ta'ala. Ustaz. Ya. Kalau dalam hadis pun ada tak malaikat ni Nabi gambarkan dia melebarkan sayap kalau untuk mereka yang duduk dalam majlis ilmu tu. Ada. Itu memang ada hadis dia. Dia mengembangkan sayap dia meletakkan sayap dia, menaungi dengan sayapnya. Ada. Itu memang ada hadis dia. Maknanya hadis tu menunjukkan betapa besarnya sayap para malaikat. Belum lagi sayap Jibril alaihi salam. Nanti kita akan cerita. Dia ada 600 sayap. Satu sayap dia saja boleh tutup di antara ufuk bumi. Kita akan belajar. Maknanya kalau malaikat Jibril besar macam tu kan, kita akan belajar kan. Macam mana dengan langit ni kan? Sebab langit ni tempat tinggal malaikat. Maknanya langit Allah Ta'ala ni besar. Nanti waktu kita belajar tajuk bilangan-bilangan malaikat kan, kita belajar dekat tajuk ni. Waktu kita belajar dekat tajuk bab, waktu kita belajar dekat tajuk bab ni, bilangan para malaikat bab nombor 2, kita akan dapati Masya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita tengok langit. Allah Ta'ala suruh kita mendongak langit. Kita dapati Allah. Dan kalau kita faham ni, kita akan bawa besar dengan Allah Ta'ala ni. Sebab tu Allah selalu bawa gunung hujan langit. Dan sebab malaikat tempat tinggal di langit. Macam mana kalau Jibril ni boleh tutup, kepak dia saja boleh tutup antara bumi dia sampai ke langit dunia tu. Kan? Maknanya macam mana langit? Sebab dia ada 600 sayap dia. Maknanya di sini kita akan belajar nanti. InsyaAllah tajuk. Supaya kita dapat mengagungkan Allah, membesarkan Allah.
Kalau kita boleh kata malaikat ni hebat, kita kena tengok siapa pencipta dia. Itu kehebatan kita belajar tajuk. Tapi takut nak gambarkan malaikat bersayap nak cabut nyawa kita, Ustaz. Kita pasti akan mati. Tapi nanti kita akan belajar macam mana malaikat pujuk kita, malaikat tenangkan kita ketika mana kita mati. Sebab tu nanti kita ada bab nombor 5. Bab nombor 5 kita akan ada bab nombor 6. Kita ada bab nombor 3. Nanti kita akan belajar bersama malaikat, insya-Allah. Okey, ada pertanyaan lain? Sebelum kita tamatkan. Ada? Ada ya? Okey, kalau tak ada, saya harap tuan-tuan boleh ikuti dengan baik. Tuan-tuan boleh dapat mencatat mana-mana maklumat tambahan. Jika ada kekurangan, kelemahan pada nota yang saya sediakan ataupun pada penyampaian dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu dari Allah, yang sempurna itu sudah pasti hanyalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebarang penambahbaikan, sebarang cadangan boleh diberikan, insya-Allah. Kita akan tambah baik mana-mana pengisian yang ada. Semoga dapat manfaat. Jadi hibah-hibahkan kepada orang-orang lain supaya lebih ramai dapat manfaat. Jadi kita sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.